Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam video-video yang saya terbitkan, video-video pendek yang saya terbitkan untuk berkongsi perkara-perkara berkaitan tentang harta pusaka. Saya nak sambung cerita tentang wasiat yang melantik wasi, ya. Dalam video saya yang sebelum ini introduction saja, ya. Jadi hari ini saya akan cerita lebih dalam lagi tentang wasiat yang melantik wasi. Baik, apa kedudukan wasiat melantik wasi? Saya ada wasiat, saya lantik isteri saya sebagai wasi kepada harta pusaka saya. Maknanya saya telah memberi kepercayaan kepada isteri saya. Selepas saya mati, isteri saya lah yang akan berurusan dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak agensi-agensi berkenaan bagi menguruskan harta pusaka saya, ya. Jadi isteri saya ni bila dia dapat sahaja, bila saya meninggal dunia, dia telah dianggap mempunyai kuasa. Tetapi kuasa ini, kuasa isteri saya sebagai wasi ini, dia tertakluk kepada undang-undang tertentu, ya. Apa undang-undangnya? Okey. Sekiranya saya meninggal dunia, harta pusaka saya bernilai kurang daripada 2 juta RM. Kurang daripada 2 juta RM. Dan ada harta taklih, maknanya ada rumah, ada tanah yang sama ada saya memiliki sepenuhnya ataupun saya salah seorang pemilik dalam sekeping tanah yang besar, saya salah seorang pemilik dalam tanah tersebut, ya. Maka kes pusaka saya akan dibicarakan di pejabat pusaka kecil. Apabila kes ini dibicarakan di pejabat pusaka kecil, datang bicara kuasa, yang datang ialah isteri saya dan semua waris-waris saya mengikut hukum faraid. Ya, waris-waris saya termasuklah juga anak-anak saya, ya. Isteri saya wasi tadi memang adalah ibu bapa pun masuk sebagai waris. Dan kalau bagi orang yang tidak ada anak perempuan, maka dan ayahnya telah meninggal dunia lebih awal, maka adik-beradiknya pun akan terlibat sama sebagai waris. Maknanya ni adalah waris, ya. Semua waris perlu hadir dalam bicara kuasa. Kalau mereka tak nak hadir, mereka kena nyatakan persetujuan mereka. Mereka nak harta bahagian mereka ni dibahagikan macam mana. Dia nak lepaskan pada siapa, atau nak bagi sama rata, atau macam mana, ya. Kalau dia tak hadir, dia kena buat persetujuan tersebut, ya. Semua waris kena hadir. Jadi dalam bicara kuasa, apabila semua waris hadir, pegawai pusaka akan timbulkan isu wasiat yang melantik wasi. Jadi pegawai pusaka akan kata, okey, si mati ada wasiat ni. Ini wasiat melantik wasi. Jadi si mati melantik isteri dia sebagai wasi. Di peringkat pusaka kecil mereka tak panggil wasi, mereka panggil pentadbir, ya. Jadi si mati melantik isteri ini sebagai wasi, aka pentadbir. Jadi waris-waris semua setuju tak? Kalau waris-waris semua kata, ya tuan, kami setuju. Waris-waris ni siapa? Waris-waris ni termasuklah juga anak-anak, termasuklah juga ibu bapa. Kalau orang ni ada anak perempuan atau tak ada anak, termasuklah juga adik-beradik sekiranya ayah dia dah meninggal dunia lebih awal, ya. Jadi kamu setuju ke tidak? Ya, waris semua kata, ya, kami setuju. Okey, kalau setuju, maka kita lantiklah isteri ini sebagai pentadbir yang namanya akan keluar dalam surat kuasa mentadbir. Ditakdirkan atas sebab-sebab yang kita pun susah nak baca, tiba-tiba salah seorang daripada waris tu kata, tuan, saya tak setuju. Ya, kalau tak setuju, apa yang akan berlaku ialah pegawai pusaka kata, oh, kamu tak setuju ya dengan wasiat ni. Okey, sekarang ni wasiat ni kita letak tepi dulu. Sekarang kita bincang cara baik siapa yang kita nak lantik jadi pentadbir. Pegawai pusaka cuba sedaya upaya dia untuk memujuk dan mencadangkan kepada waris siapakah dia pentadbir yang kompeten untuk menjalankan tanggungjawab itu. Dan samping menjelaskan juga tanggungjawab pentadbir lah supaya semua waris faham, ya. Tapi kalau gagal juga mencapai kata sepakat, ni kes di pusaka kecil, harta 2 juta ke bawah, ada hartanah. Kalau gagal juga mencapai kata sepakat, maka pegawai pusaka kata, okeylah, kalau kita gagal nak mencapai juga kata sepakat, saya dah cuba pujuk pun, saya dah cuba rekomen, semua orang tak nak, ya. Jadi semua orang nak menegaskan masing-masing nak menjadi wasi, maka kita tangguh dulu kes ini. Waris-waris silalah kemukakan permohonan dekat mahkamah syariah bagi mengesahkan wasiat yang melantik wasi. Jadi waris-waris pun kata, tak boleh dekat pejabat pusaka kecil, jam, kita pergi mahkamah syariah. Waris-waris pun pergi ke mahkamah syariah untuk mengesahkan wasiat yang melantik wasi. Bukan wasiat yang 1/3 ni, bukan itu isu dia. Isu dia adalah wasiat melantik wasi. Bila pergi ke mahkamah syariah, wasiat melantik wasi, tidak ada sebenarnya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada provision jelas, tidak ada peruntukan jelas di dalam enactment wasiat negeri-negeri. Bagi negeri yang ada enactment, iaitu Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang,
Kelantan dan juga Sabah. 6 negeri ni ada enactment wasiat. Tidak ada peruntukan jelas dalam enactment wasiat ni memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk mengesahkan wasi individu ya, ataupun wasi organisasi lain, kecuali ada peruntukan untuk mengesahkan wasi Baitul Mal, Majlis Agama Islam Negeri. Yang tu ada. Tetapi mengesahkan individu, mengesahkan isteri saya sebagai wasi, tu peruntukan tu tak ada. Jadi kalau pergi pun ke Mahkamah Syariah, bagi negeri-negeri lain, kalau negeri yang ada enactment 6 negeri ni tak ada provision, negeri lain yang tak ada enactment lagi tak ada provision. Ya, itu kita kena faham ya. Jadi bila pergi ke Mahkamah Syariah, wasiat ini tidak boleh disahkan oleh Mahkamah Syariah kerana ia di luar daripada bidang kuasa. Namun saya percaya ada Mahkamah Syariah yang mungkin akan mencuba bidang kuasa mereka dengan mengesahkan wasiat ini. Mungkin, tetapi tidak ada provision jelas. Tidak ada provision, tidak ada peruntukan undang-undang yang jelas ya. Jadi wasiat ni kalau pergi ke Mahkamah Syariah dia akan hanging. Wasiat melantik wasi bukan wasiat 1/3. Wasiat 1/3 memang kuasa Mahkamah Syariah jelas. Wasiat melantik wasi tidak jelas. Jadi bila pergi ke Mahkamah Syariah dia akan tergantung di situ. Ya. Pejabat pesaka kata pergi Mahkamah Syariah dapatkan perintah datang balik pada kami akan ikut perintah Mahkamah Syariah. Itu pendirian pejabat pesaka kecil ya. Jadi wasiat yang melantik wasi bagi orang yang mempunyai harta di bawah 2 juta, ada harta tak alih, kuasanya di bawah pejabat pesaka kecil, wasiat itu tidak berkuat kuasa. Ya, tidak berkuat kuasa. Kecuali kalau waris-waris semua bersetuju dengan pelantikan wasi itu semasa bicara kuasa. Kalau bersetuju selesai, tak ada cerita. Ya, tak kisah. Jadi wasiat itu sebenarnya lebih kepada panduan. Ya, bukan arahan yang berkuat kuasa. Itu dia pejabat pesaka kecil. Harta 2 juta ke bawah. Tunggu untuk video saya yang seterusnya. Saya akan cerita bagi harta yang 2 juta ke atas. Di apa kedudukan dia. Jadi, wasiat melantik wasi bagi kes di pejabat pesaka kecil tidak berkuat kuasa kecuali waris-waris bersetuju dengannya. Jangan lupa video seterusnya. Wasiat yang melantik wasi, harta 2 juta ke atas. Jangan buntu, jangan keliru. Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.